Selamat datang ke channel Ustaz Sunan. Video pembelajaran ini dibawakan oleh Akademi YouTube Malaysia dengan kerjasama Pendidik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Sesi pembelajaran akan bermula sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam tahun 6 berkenaan dengan bab hadis. Alhamdulillah, dan sebelum Ustaz terlupa, Ustaz nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anak-anak muda Ustaz semua, dan diharap semua sihat-sihat di samping keluarga tersayang. Dan hari ini kita terpaksa belajar secara maya dan secara online untuk kelas PDPR kita pada kali ini, pada hari ini 17 hari bulan 5 2021. Okey, alhamdulillah. Dan Ustaz harap anak-anak muda Ustaz semua dapat fokus apa yang Ustaz akan ajarkan berkenaan dengan hadis pada hari ini, insya-Allah. Dan sebenarnya ini bukan kelas live tau, ini ada Ustaz rakam. Dan tak kisahlah walau apa yang terjadi, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Yang penting kita belajar. Alhamdulillah. Baiklah, Ustaz akan teruskan untuk slide yang seterusnya berkenaan dengan hadis. Okey, kita nak belajar hadis apa? Dalam pendidikan Islam tahun 6, cuma ada satu hadis saja yang kita akan belajar. Okey. Baiklah, hadis ni ada dalam buku teks anda semua, dalam muka surat 44 hingga ke 48. Okey, hadis ni adalah berkaitan tentang tajuk hindari rasuah. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sama-sama pelajari apa itu rasuah. Okey. Tengok apa yang kita kena belajar dalam bab hadis ni sebenarnya. Okey, apa yang akan anda pelajari sebenarnya. Yang pertama, hadis tentang rasuah serta terjemahannya. Kalau boleh hafalkan. Okey, alhamdulillah. Yang kedua, intipati hadis. Intipati hadis tu apa? Intipati hadis tu apa yang ada ataupun apakah yang perlu awak tahu tentang apa itu rasuah. Okey, apakah dia punya penjelasan tentang hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Yang seterusnya, sebab berlakunya rasuah. Okey, ketiga, itu yang ketiga. Keempat, kesan rasuah dan kebaikan menjauhinya. Yang seterusnya dan yang akhir sekali, kita tengok pengajaran daripada hadis ini, hadis tentang rasuah. Baiklah, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan apa yang awak perlu tahu yang pertama. Baiklah, hadis tentang rasuah. Alhamdulillah. Sini Ustaz nak bacakan satu hadis tentang rasuah. An Abdullah ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Masya-Allah. Rawahul Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dengar tu. Nabi Muhammad melaknat siapa yang memberi rasuah dan siapa yang menerima rasuah. Okey, ada juga dalam hadis yang lain tentang rasuah ni, ar-rashi wal murtashi finnar. Okey, pemberi rasuah dan penerima rasuah tu akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu hadis yang lain. Okey, kalau ikut yang hadis dalam buku teks ni yang kita belajar ni ialah Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Okey, kenapa rasuah tu sampai Nabi laknat?
apa sebenarnya rasuah tu. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, kita tengok intipati hadis ataupun apa yang ada dalam hadis ni. Kenapa Nabi melaknat? Kenapa? Apa makna dia? Rasuah tu macam mana? Kan? Okey, kita tengok intipati hadis tu macam mana Okey, rasuah kalau kat sini ada dalam buku teks juga. Kita tengok kat sini, rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Okey, Ustaz highlight kat sini, membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Itu makna rasuah dia tu. Maknanya benda ni adalah satu sifat mazmumah kan. Okey, bukan benda yang elok. Okey, contoh diberikan kat sini, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Okey, dalam erti kata lain, contohnya kat rasuah kat sini, kalau dalam konteks awak sebagai seorang murid dengan kawan-kawan awak, okey, contoh macam ni. Ustaz bagi contoh yang senang lah untuk awak faham. Rasuah ni, okey, satu hari, okey, kita baru mula persekolahan contohnya. Okey, setiap kali kita mula sekolahan, setiap kelas mesti ada ketua kelas, betul tak? Okey, seandainya salah seorang daripada kawan awak tu berkata dengan awak ataupun berkata dengan awak ataupun dia akan bercakap ataupun berjumpa dengan awak. Dia cakap apa? Undilah aku. Undilah aku. Undi apa? Undi sebagai ketua kelas. Nanti aku belanja. Kalau aku dapat jawatan ketua kelas tu, aku belanja kau. Maknanya di situ dah mula satu apa? Contoh rasuah. Dia minta satu jawatan, kemudian seandainya awak dapat, seandainya dia dapat, dia akan bagi awak imbuhan ataupun ganjaran. Itu sebenarnya rasuah. Belanja tu, dia nak belanja tu sebenarnya rasuah. Awak sebagai penerima dan dia sebagai pemberi rasuah. Siapa laknat? Nabi Muhammad laknat. Okey, faham? Okey, Ustaz harap awak semua faham. Okey, yang kedua, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. Macam Ustaz cakap tadi, rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa. Okey, sebelum tu bukan saja dosa, dia akan mengakibatkan benda-benda lain selain pada dosa ni juga. Di antara masyarakat, individu. Okey, sebenarnya kita kena jauhi. Yang penting Allah dan Nabi kita Muhammad SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Baiklah, seterusnya kita tengok apa yang ada dalam bab ni. Okey, kita teruskan dengan sebab berlakunya rasuah tu. Okey, yang pertama dia punya point kat situ, sebab berlakunya rasuah ialah iman yang lemah. Macam mana berlakunya iman yang lemah ni? Dalam poin iman yang lemah tu, okey, tidak takut dengan azab Allah. Masya Allah. Kat sini, dia tengok kat sini, bahawa orang yang selalu buat maksiat ataupun buat dosa ni, sebenarnya dia iman dia lemah. Dia tidak takut kepada azab Allah. Dia kata rasanya dunia ni adalah untuk keseronokan, untuk meraih segala macam mana ganjaran, kan. Okey, yang kedua, mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Okey, cuba kita bayangkan kat sini, rasuah tu Allah redha ke tidak? Kalau dah termaktub dalam hadis tu Allah laknat, Nabi laknat, maknanya tidak ada perbuatan rasuah yang diredai Allah. Tidak
akan direda, tidak akan diredai. Maksudnya juga perbuatan rasuah tu adalah berdosa. Okey, yang kedua, kelemahan diri. Tadi iman yang lemah, kemudian kelemahan diri. Apa yang ada dalam tu? Dia gagal mengawal kehendak diri dia. Terus apa? Menurut hawa nafsu, nak dapat jawatan. Betul tak? Itulah sebab dia daripada dalam kelemahan diri. Satu lagi, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Kemungkinan orang yang memberi rasuah ni dan juga penerima rasuah ni, dia tidak ada ilmu untuk apa? Untuk ilmu tentang bahayanya ataupun berdosanya membuat rasuah. Kadang-kadang kita tak tahu benda-benda ni semua, atau ada upah-upah semua tu, itu tu golongan rasuah. Kadang-kadang kita pun keliru. Mereka mungkin jahil bab ni, tapi sebagai kita, seandainya kita yang tahu, kita perlu hindari, dan kita perlu memberitahu dan berpesan-pesan kepada mereka. Okey, kalau tak terima, okey, itu tugas kita. Tugas kita dah selesai untuk nasihatkan dan ingatkan kepada mereka. Kemudian kalau mereka nak menerima ataupun tidak, itu adalah pilihan mereka antara memilih dosa ataupun pahala. Okey, memilih kejahatan ataupun kebaikan. Okey, yang kedua, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Okey, sebenarnya rasuah ni berkenaan dengan sesuatu jawatan ataupun sesuatu kehendak manusia yang dia ingin sangat. Dengan jalan yang mudah. Macam tu. Orang tu selalunya, orang yang buat rasuah ni, orangnya bersifat tamak. Okey, contoh dia kat sini, ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Senang je. Kalau dia nak jawatan, okey, dia bagi orang tu duit. Nanti orang tu bagi jawatan kat dia. Okey, yang kedua, mahu segera hidup mewah. Dia nak cepat hidup mewah, nak cepat senang-senang, okey, tanpa usaha. Betul tak? Itulah yang dinamakan sebab berlakunya rasuah. Pertama, iman yang lemah. Kedua, kelemahan diri. Dan juga yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Baiklah, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey, kesan rasuah. Okey, kesan rasuah ni, apa kesan rasuah kepada individu, masyarakat dan semualah sekali. Okey, kepada individu, masyarakat dan organisasi yang tempat kita berurusan. Okey, yang pertama, menjatuhkan maruah diri. Ni lebih kepada individu, menjatuhkan maruah diri. Seandainya, okey, memanglah Allah tu nampak. Okey, seandainya diketahui oleh pihak SPRM ataupun Suruhanjaya Rasuah Malaysia, betul tak? Ada mereka menangkap orang yang membuat rasuah ni, dia dah menjatuhkan maruah diri dia sendiri. Dia itulah malu. Itu kesan terhadap individu itu sendiri. Okey, kedua, menimbulkan permusuhan. Menimbulkan permusuhan tu bagaimana? Okey, seandainya dia nak dapat jawatan, contohlah nak dapat jawatan, dia boleh menimbulkan permusuhan ataupun pergaduhan ataupun pertelingkahan di antara satu organisasi yang dia duduk tu. Contoh, dia nak jawatan yang segera tanpa usaha, sedangkan orang yang berusaha lebih gigih daripada dia sepatutnya dapat jawatan tu, tapi dia dapat dengan jalan mudah. Dengan jalan apa? Dengan jalan rasuah. Okey, yang seterusnya, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. Sah-sahlah benda-benda yang beramanah, okey, dengan tanggungjawab ni memang akan hilang, sebab tidak ada lagi rasa tanggungjawab, rasa amanah terhadap tugasan ataupun tanggungjawab yang diberikan. Okey, seterusnya, kita guys tu, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat.
Okey, kat sini kita nak tengok ini adalah dalam bab organisasi dalam organisasi tempat dia bekerja, tempat dia berurusan, tempat dia mencari nafkah kan kat situ. Okey, tempat kestabilan satu organisasi itu akan tergugat sebab apa? Berlakunya rasuah dan telah berlakunya penyelewengan. Kan? Orang yang tak sepatutnya berada dalam jawatan tersebut senang-senang aja naik untuk mendapat jawatan tersebut. Tak buat kerja apa pun, tapi dapat jawatan. Itu akan mengakibatkan sesuatu organisasi itu runtuh. Dan seterusnya mendapat kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang amat merugikan sebenarnya. Allah murka, Allah laknat. Masya Allah. Dan seterusnya, hidup tidak diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wang banyak, ada duit banyak, hidup mewah tapi tak berkat. Duit banyak tapi tak berkat. Jawatan tinggi tapi tak berkat. Macam mana tu? Setiap kali dia dapat jawatan tinggi, dia dapat duit banyak tapi tak berkat. Ada je yang kurang. Hidup pun rasa tak tenang. Itu maknanya hidup kita tak berkat. Kita kena cek balik apa yang ada pada rezeki ataupun apa yang ada pada diri kita. Sama ada benda-benda tu akan mengakibatkan keberkatan hidup ataupun bagaimana. Dia sebenarnya ada efek daripada kemukaan Allah ni sebenarnya ada efek daripada keberkatan hidup sendiri itu. Keberkatan hidup. Kalau Allah kalau Allah murka, hidup tidak akan berberkat. Allah juga tidak akan merahmati orang-orang yang dimurkai. Baik, alhamdulillah, itu adalah kesan rasuah. Baiklah, seterusnya. Okey, itu adalah kesan. Tadi kesan kebaikan. Okey, kali ini kita tengok kebaikan pula. Kebaikan menjauhi rasuah. Kebaikan menjauhi rasuah. Yang pertama, macam mana kita kebaikan bila kita jauhi rasuah tu? Okey, masyarakat hidup bersatu padu. Bersatu padu. Masyarakat hidup bersatu padu. Macam mana boleh jadi berhidup bersatu padu tu? Okey, bila ada sikap amanah dan tanggungjawab, insya-Allah masyarakat hidup ataupun benda semua akan berjalan dengan lancar. Semua akan cantik aja. Allah pun susun elok kan. Okey, yang kedua, sesuatu organisasi akan stabil. Sesuatu organisasi akan stabil. Bila hidup bersatu padu, ada tanggungjawab, ada amanah. Dalam satu organisasi itu juga ada amanah, maka satu organisasi itu akan stabil. Tidak ada penyelewengan. Seterusnya, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Ini bukan bergantung pada individu, bukan bergantung pada organisasi, dan bukan kepada itu juga bukan bergantung pada masyarakat tau. Sebenarnya bukan itu saja. Ia bergantung kepada semua, menyeluruh. Ekonomi, politik, sosial, bahkan negara juga dapat dikukuhkan. Kadang-kadang sekarang orang-orang main politik kan. Nak jawatan, siap. bagi rasuah nak jawatan ini. Ekonomi nak bagi stabil. Dia nak dapatkan tender perumahan yang besar-besar. Dia maknanya dia kena dia kena buat benda-benda yang macam itulah. Tapi benda tu salah. Kalau nampak atau kita berhadapan dengan benda-benda macam itu, kita nasihatkan orang tu, kau benda tu salah. Dan yang seterusnya, jauh daripada kemurkaan Allah. Itulah kebaikan dia. Jauh daripada kemurkaan Allah. Bila dah jauh daripada kemurkaan Allah, maka semua termasuk semua hidup, seluruh hidup kita, termasuk hidup dalam organisasi, dalam individu, dalam negara, ekonomi, politik, semua akan sejahtera. InsyaAllah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah.
Baiklah. Itu adalah kebaikan menjauhi rasuah. Okey. Apa seterusnya? Dan ini adalah poin yang terakhir, iaitu pengajaran daripada hadis. Apa yang kita dapat daripada hadis ini sebenarnya? Okey. Kalau kita tengok kat situ daripada dalam buku teks, muka surat 48. Okey. 48. Okey, so ada gambaran tentang pengajaran daripada hadis. Pengajaran daripada hadis tu apa? Ini lebih pada rumusan apa yang kita belajar pada hari ini tentang hadis rasuah, tentang rasuah. Okey, apa yang kita dapat daripada hadis ni? Kita dah tahu pengertian dia, kita dah tahu hadis dia, kita dah tahu kesan dia, kita dah tahu kebaikan dia. Apa rumusan yang boleh kita rangkumi ataupun pengajaran yang boleh kita rangkumi dalam hadis yang kita bawa pada hari ini? Okey, yang pertama, okey, kat situ ada ustazah, ada gambaran tentang ustazah. Ustazah tu tanya dengan anak murid dia. Dia kata, apakah pengajaran? Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis larangan melakukan rasuah. Kita dilarang melakukan rasuah. Okey, murid perempuan tu menjawab. Okey, itu yang pertama. Kita hendaklah menjauhi rasuah. Pengajaran dia, kita hendaklah menjauhi rasuah kerana Islam melarang kita memberi dan menerima rasuah. Okey, itu poin sebenarnya. Okey, rasuah merupakan perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Kita boleh olah kat situ. Dia sebab benda-benda yang jahat ataupun benda-benda mazmumah, okey, atau benda-benda yang keji, okey, mestilah dapat dosa. Allah murka. Kita kena jauhi. Bila dah jauhi rasuah, sebab apa? Sebab itu benda yang keji dan berdosa. Kan? Lepas tu apa lagi? Islam larang. Macam tu. Baiklah, yang kedua, ada budak lelaki pula. Okey. Rasa boleh menyebabkan sesebuah negara mundur dan kucak-kacir. Itu pengajaran daripada yang budak lelaki ni jawab. Okey. Rasuah boleh menyebabkan negara mundur dan kucak-kacir. Inilah satu lagi poin untuk pengajaran daripada hadis ni. Okey, negara ni boleh menyebabkan mundur dan kucak-kacir. Bayangkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang yang tidak semestinya, dan orang-orang yang tidak pakar dalam suatu bidang tu, dia mendominasi ataupun berada di atas. Dia nak buat apa sebenarnya kan? Dia tak tahu. Maknanya negara kita akan kocak-kacir. Bila lagi-lagi kalau benda tu ataupun jawatan tu jatuh kepada orang-orang yang zalim. Kan? Benda tu amat-amat berbahaya. Okey, oleh itu dia kata kat lagi, oleh itu setiap individu yang diberikan amanah dan tanggungjawab dalam sesuatu organisasi mestilah melaksanakan dengan penuh komitmen dan menjauhi rasuah. Maknanya kita kena buat betul-betul kerja, jangan melakukan rasuah, jangan seleweng. Itu semua akan dikira dan Allah Maha melihat. Allah Maha tahu. Masya-Allah. Okey, kalau orang lain tak tahu, SPRM tak tahu, Allah tu Maha tahu. Siapa yang akan dilaknat? Orang yang bagi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dan seterusnya. Ada poin lagi yang ketiga, mereka terjebak dengan rasuah. Mereka yang terjebak dengan rasuah tu, dia kata akan mendapat laknat Allah dan balasan yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Itu poin yang ketiga tentang pengajaran dalam hadis yang kita bawakan pada hari ini berkenaan dengan larangan rasuah. Okey, iaitu mendapat laknat Allah. Ni sebenarnya kita dah bincang daripada mula tadi, mendapat laknat Allah. Sedangkan pada hadis tu juga ada perkataan la'ana, iaitu laknat. Tapi dalam hadis tu Nabi Muhammad melaknat. Ni Allah laknat terus. Okey. Dan balasan setimpal tu apa? Dalam hadis yang lain pun ada juga kan, tadi Ustaz dah bagi tahu tentang
al-murashi wa mutashi finnar. Okey, dia kata orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah tu masuk dalam neraka. Itu lagi hebat hadis tu. Masya-Allah. Dan kita tengok kat situ rumusan dia ialah rasuah ialah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul, dan yang wajib kita jauhi kerana kesannya sangat-sangat buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Itu sahaja tentang hadis berkenaan larangan rasuah. Okey. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz semua dapat dapat sedikit ilmu daripada apa yang Ustaz sampaikan hari ini, dan insya-Allah seandainya ada persoalan ataupun idea ataupun komentar, boleh type di ruangan komen. Alhamdulillah. Hari ni kita tak chat. Kita kalau siapa yang nak komen ataupun nak tanya, boleh tanya di ruangan komen. Baik, Alhamdulillah. Okey, tahniah atas penglibatan anda semua kepada anak-anak murid Ustaz dan siapa juga penonton yang menonton video pembelajaran ini. Okey, insya-Allah jumpa lagi dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.